Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar-pelajar yang dikasihi, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baik, kita masih lagi dalam bab yang pertama, dan kelas hari ini kita akan membincangkan satu lagi subtopik dalam bab pertama, iaitu bab 1, warisan negara bangsa. Kita telah kaji dalam bab 1.1 dan 1.2, iaitu bagaimana sebelum kedatangan Barat telah ada sebuah negara bangsa, sistem negara bangsa dalam alam Melayu ini. Dan seperti kita tahu bahawa adanya kerajaan Funan, kerajaan Angkor, kerajaan Champa dan sebagainya. Begitu juga dalam 1.1 kita telah bincang ciri-ciri negara bangsa yang ada dalam kerajaan alam Melayu tersebut. Ada 4 ciri, masih ingat? Baik, kita juga telah mengkaji tentang secara khusus tentang ciri-ciri negara bangsa yang ada dalam Kesultanan Melayu Melaka, iaitu ada 6 ciri-ciri. Masih ingat apa dia ciri-cirinya? Antaranya kerajaan, antaranya kedaulatan, rakyat, dan ada lain-lain. Baik, hari ini kita akan sambung dalam bab 1.3, iaitu kita akan mengkaji bagaimana negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka begitu unggul. Dan apa aspek yang menjadikan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka ini begitu unggul? Ada dua ciri yang kita akan kaji, iaitu dari sudut sistem pentadbiran dan undang-undang. Keunggulan KMM, Kesultanan Melayu Melaka. Boleh lihat dalam muka surat ke-8, buku teks masing-masing, iaitu pertama, apakah erti keunggulan? Kita gunakan istilah keunggulan. Unggul kita boleh faham sebagai sesuatu yang istimewa dan sesuatu yang sempurna. Baik. Dua perkara yang menjadi bukti keunggulan Kesultanan Melayu Melaka yang kita akan lihat pada hari ini, iaitu dari sudut sistem pentadbiran dan juga sistem undang-undang. Jadi objektif kelas kita pada hari ini iaitu kita nak mampu untuk kita huraikan bagaimana sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka bergerak, berjalan, dan juga kita akan lihat daripada sudut keunggulannya dalam undang-undangnya. Baik, pelajar-pelajar, seterusnya kita akan lihat dari sudut sistem pentadbiran. Sistem pentadbiran, apa ciri-ciri sistem pentadbiran? Kita boleh sifatkan Kesultanan Melayu Melaka ini mempunyai ciri-ciri sistem pentadbiran yang lengkap, tersusun, berhierarki dan juga lancar. Lengkap, sesuatu yang sempurna, sesuatu yang tersusun berhierarki ialah berperingkat, bertahap-tahap, daripada raja pergi kepada pembesar, pembesar berempat, pembesar 16 sebagainya. Itu hierarki. Dan juga sebuah sistem yang berjalan lancar. Kita juga akan lihat bagaimana sistem ini dilihat begitu lancar dengan adanya sistem pembesar 4 lipatan. Sistem pembesar 4 lipatan. Diharap pelajar-pelajar mampu menghuraikan dengan baik apa yang dikatakan sistem pembesar 4 lipatan ini. Sistem pembesar 4 lipatan ini kita dapat faham sebagai setiap pembesar tu peringkatnya berempat dan ditambah dengan 8, kemudian 16, kemudian 32. Dia bermula daripada yang teratas sekali, iaitu pembesar berempat. Atas pembesar berempat ini adalah raja itu sendiri. Siapa pembesar berempat? Ada 4, iaitu bendahara, penghulu bendahari, temenggung dan laksmana. Dan mereka ini, pembesar berempat ini digunakan kuasa. Kuasa memerintah kawasan pegangan. Apa itu kawasan pegangan? Kawasan pegangan itu boleh jadi wilayah, boleh jadi sungai atau pulau yang mana mereka diberi kuasa untuk mentadbir dan juga mengutip cukai. Dan daripada kawasan pegangan inilah mereka mendapat sokongan dan juga tenaga dalam pentadbiran mereka juga. Selain daripada pembesar berempat ni juga, ada juga pembesar-pembesar lain yang peringkat 8, peringkat 16, seperti contoh Syah Bandar, Bentara, Hulu Balang dan juga Penghulu. Kita boleh lihat dalam surat ke-8 ini, sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka, iaitu yang paling atas sekali adalah Sultan, diikuti oleh bendahara. Bendahara ini juga boleh jadi pemangku kepada Sultan. Kemudian adanya penghulu bendahari, temenggung, laksmana. Baik, masih ingat kita lihat
pop quiz sikit. Apa sebutkan 4 pembesar berempat. Siapa yang dikatakan 4 orang pembesar berempat? Dan apakah yang anda faham dalam sebagai kawasan pegangan? Baik. Kawasan pegangan kita boleh lihat dalam muka surat 9 ialah kawasan yang digunakan oleh Sultan Melaka kepada pembesar berempat. Dia boleh jadi bentuk sungai ataupun pulau ataupun wilayah. Kita teruskan lagi. Keunggulan Kesultanan Melayu Melaka dari sudut sistem pentadbiran, iaitu kita akan lihat peranan sultan. Dengan baik-baik, apa itu peranan sultan? Pertama ialah dia mengetuai pemerintahan. Sultan mengetuai pemerintahan. Dan baginda juga berkuasa dalam segala aspek. Pemerintahan, diplomatik, hubungan luar negara, peperangan dan juga agama. Sultan berkuasa sepenuhnya dalam setiap aspek ini. Seterusnya kita lihat peringkat sistem pentadbiran. Ada 2 peringkat sistem pentadbiran dalam Kesultanan Melayu Melaka ini, iaitu pusat dan juga jajahan. Berapa? Ada 2 peringkat sistem pentadbiran, pusat dan jajahan. Ingat ni baik-baik. Kemudian kita lihat pentadbiran pusat. Pentadbiran pusat dilaksanakan oleh pembesar berempat. Yang tadi telah kita bincang, yang adanya bendahara sebagai ketua pentadbir, dan beliau juga adalah ketua turus angkatan tentera. Okey. Beliau juga adalah penasihat sultan dalam pelbagai hal, dan juga beliau juga adalah pemangku sultan jika sultan berangkat ke suatu tempat yang lain. Baik. Kemudian pelajar kita lihat juga pop quiz kejap. Apakah bidang kuasa sultan? Masih ingat? Alright. Apakah bidang kuasa bendahara? Sebutkan 2 peringkat sistem pentadbiran dalam Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Kuis ini untuk kita menilai kemampuan kita, sama ada kita faham ataupun tidak, mampu ingat ataupun tidak. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, khususnya kita lihat keunggulan Kesultanan Melayu Melaka, bukan KKM, KMM. Dari sudut sistem kewangan. Daripada mana Kesultanan Melayu Melaka memperoleh sumber pendapatan? Pertama adalah daripada urusan perdagangan. Yang kedua adalah cukai dan ufti daripada wilayah pengaruh. Ufti ni boleh dalam bentuk hadiah, dalam bentuk bayaran sebagainya daripada wilayah pengaruh. Kita telah bincang sebelum ini apa yang dimaksudkan dengan wilayah pengaruh. Okey, wilayah di mana rakyatnya menyatakan kesetiaan kepada kepimpinan dan juga pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Baik, dalam menguruskan sistem kewangan ini ada pegawai-pegawainya, iaitu yang pertama penghulu bendahari. Beliau menguruskan perbendaharaan secara teratur. Dan ada juga syah bandar. Apa peranan syah bandar? Mengutip cukai di pelabuhan. Okey. Ingat, dan seterusnya ada juga pembesar lain, iaitu yang mengutip cukai di kawasan pegangan. Telah kita bincang tadi apa itu kawasan pegangan. Okey. Jadi 3 pegawai ini ataupun pembesar ini yang berperanan dalam sistem kewangan, dalam memastikan sistem kewangan Kesultanan Melayu Melaka berjalan lancar, bersistematik. Baik, kemudian kita lihat apa kegunaan hasil pendapatan ini daripada urusan perdagangan, cukai sebagainya. Kegunaan pendapatan ini antara lain digunakan untuk perbendaharaan bagi membeli senjata dan juga membina istana. Alright, membina istana. Keunggulan Kesultanan Melayu Melaka daripada aspek keselamatan. Baik, kita sebelum ini telah lihat aspek kewangan dan juga peranan bendahara. Daripada aspek keselamatan pula, Kesultanan Melayu Melaka mempunyai sistem keselamatan yang kemas. Okey, keselamatan ini penting untuk memastikan Kesultanan Melayu Melaka tetap utuh berdaulat. Okey, ada 2 perkara yang perlu dilihat, iaitu di darat dan juga di laut. Kedua bahagian ini perlu dipastikan sentiasa aman. Dan keamanan memastikan juga kemasyhuran Kesultanan Melayu Melaka. Apabila sesuatu negara itu aman, selamat, barulah
sistem sosial dapat berkembang maju dari sudut pendidikan, keagamaan, okey, aktiviti-aktiviti sosial lain dapat berjalan dengan lancar kalau sesuatu negara ataupun negeri itu dalam keadaan aman. Kita lihat pula daripada sudut tanggungjawab pembesar. Siapa pembesar yang bertanggungjawab memastikan keselamatan Kesultanan Melayu Melaka dalam keadaan yang baik? Ada dua, iaitu Temenggung dan juga Laksamana. Temenggung, kedua-duanya berperanan dalam memastikan Melaka aman, selamat. Tetapi apa perbezaannya? Temenggung menjaga keselamatan kota Melaka, iaitu dalam bahagian dalam kota Melaka. Manakala Laksamana berperanan bertanggungjawab memastikan keselamatan di laut. Alright, beliau merupakan Panglima Angkatan Laut Melaka. Jadi beliau bertanggungjawab memastikan keselamatan di perairan Melaka selamat. Seperti kita maklum bahawa Empayar Melaka meliputi terusan ataupun Selat Melaka, sebuah kawasan wilayah yang panjang. Sepanjang Selat Melaka perlu diberi perhatian keselamatannya. Baik, seterusnya pelajar-pelajar sekalian, kita lihat keunggulan Kesultanan Melayu Melaka daripada pentadbiran peringkat jajahan. Dia ada ingat tadi bahawa Kesultanan Melayu Melaka pentadbirannya terbahagi kepada dua, iaitu jajahan dan juga pusat. Pusat dan juga jajahan. Okey, yang pusat tadi ditadbir oleh 4 pembesar berempat. 4 pembesar berempat. Itulah bendahara, pengulu bendahara Laksamana dan Temenggung. Manakala peringkat jajahan pula, okey, adanya daerah dan juga kampung. Bahagian wilayah jajahan ini diuruskan oleh pembesar. Okey, ditadbir oleh pembesar. Pembesar ni dilantik oleh sultan dan pembesar berempat. Okey. Seterusnya peranan pembesar. Apa peranan pembesar? Menjaga dan mengekalkan keamanan. Dalam masa yang sama, mereka ni juga dibenarkan untuk mengutip cukai. Jadi apa peranan pembesar kalau ditanya dalam peperiksaan? Iaitu menjaga dan mengekalkan keamanan wilayah jajahan, dan juga beliau juga berperanan mengutip cukai untuk pengurusan pentadbiran wilayah mereka dan juga untuk disalurkan ke pentadbiran pusat. Baik, kita lihat kat sini sistem pentadbiran yang teratur membuktikan kebijaksanaan, memperlihatkan kebijaksanaan pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Dan agihan tugas, ini penting, agihan tugas yang tersusun membolehkan Kesultanan Melayu Melaka unggul sebagai sebuah empayar. Dan pembesar mempunyai peranan masing-masing dan dalam memastikan pentadbiran kesultanan ini berjalan dengan lancar. Jika ditanya dalam peperiksaan, apakah faktor yang menjadikan Melaka sebuah kerajaan yang unggul dari sudut pentadbiran? Di sinilah ada jawapannya. Okey. Pop quiz sikit. Apakah sumber pendapatan Kesultanan Melayu Melaka? Apakah sumber pendapatan Kesultanan Melayu Melaka? Sebutkan 3 pembesar bersama peranannya dalam memastikan pengurusan kewangan yang sistematik dalam Kesultanan Melayu Melaka. Siapa 3 pembesar? Apa jawatan mereka? Ketiga, apakah persamaan dan perbezaan tugas Temenggung dan Laksamana? Apa persamaan dan apa perbezaan? Kemampuan untuk analisa. Okey. Apakah peranan pembesar dalam pentadbiran peringkat jajahan? Apa kerja pembesar dalam pentadbiran peringkat jajahan? Okay, diharap untuk dapat jawab. Seterusnya kita akan lihat ke bahagian undang-undang. Ini bukti yang kedua menunjukkan Kesultanan Melayu Melaka unggul. Alright, baik. Undang-undang KMM. Kesultanan Melayu Melaka mempunyai 2 undang-undang yang berasaskan syariah. Okey, 2 undang-undang yang berasaskan syariah dan hukum adat. Okey. Jadi undang-undang Melaka ni ada 2. Okey. Dan kedua-duanya digubal ataupun dibentuk atas 2 asas, iaitu asas syariah, iaitu agama, Al-Quran dan juga sunnah, begitu juga berdasarkan panduan adat. Okey. Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Ingat ni baik-baik, 2 undang-undang Kesultanan Melayu Melaka. Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka.
Kedua-dua undang-undang ini diperkenalkan bagi melaksanakan pentadbiran untuk menjamin kemakmuran dan kesejahteraan Kesultanan Melayu Melaka. Kalau ditanya dalam exam, mengapa kedua-dua undang ini diperkenalkan? Tujuannya melaksanakan pentadbiran untuk menjamin kemakmuran dan kesejahteraan. Kemakmuran dan kesejahteraan. Pelajar-pelajar yang dikasihi, kita lihat yang pertama iaitu Hukum Kanun Melaka. Hukum Kanun Melaka mempunyai 44 pasal. Pasal ni apa? Pasal ni kita boleh kata bab ataupun topik atau bab lah. Alright, bahagian. Dia merangkumi antaranya ialah antara 44 pasal ni sebahagiannya adalah jenayah, undang-undang yang berkaitan dengan jenayah, bidang kuasa sultan, pembesar, kekeluargaan dan hal berkaitan dengan ekonomi. Okay. Pop quiz sikit. Apakah asas penggubalan undang-undang di dalam Kesultanan Melayu Melaka? Apakah asas ataupun rujukan yang menjadi asas penggubalan undang-undang di dalam Kesultanan Melayu Melaka? Boleh jawab. Sebutkan 2 jenis undang-undang dalam Kesultanan Melayu Melaka. Senang aja ni. Alright. Kemudian jelaskan kepentingan undang-undang dalam Kesultanan Melayu Melaka. Kalau diberi 2 markah, apa 2 poin agaknya? Kepentingan undang-undang dalam Kesultanan Melayu Melaka. Baik, undang-undang Kesultanan Melayu Melaka dari sudut jenayah, pasal jenayah. Perbuatan jenayah menggugat keamanan, ketenteraman dan keharmonian. Jadi sesebuah negara kalau dia nak maju, perkara asas yang dia perlu ada ialah tenteram, aman, harmoni, selamat. Jadi perkara yang berkaitan dengan jenayah yang mampu menggugat perlu dibendung, perlu dicegah dengan undang-undang. Hukuman setimpal dibentuk, antaranya seperti jenayah membunuh, menikam dan juga mencuri. Hukuman bunuh termasuklah seperti dalam pasal 5.1. Ini sebahagian daripada pasalnya. Pasal yang kelima, poin 1. Apabila seorang didapati membunuh orang lain tanpa pengetahuan raja atau pembesar, maka dia akan dihukum bunuh. Dalam pasal 4 pula, hukum bunuh dikenakan kepada sesiapa yang ingkar arahan dan memasukkan titah sultan. Ini contoh hukuman yang paling berat lah. Hukuman yang paling berat ialah hukuman mati. Baik, seterusnya hukum Kanun Melaka juga menyatakan peranan sultan dan pembesar. Ini dapat dilihat dalam pasal 1. Dijelaskan tugas sultan, bendahara, temenggung dan penghulu bendahari. Sultan bertanggungjawab untuk melantik pembesar, contohnya bendahara dan temenggung. Jadi clear cut lah secara jelas dalam Hukum Kanun Melaka menjelaskan peranan setiap pembesar tersebut. Ini penting. Ini penting supaya sebuah sistem pentadbiran itu berjalan dengan lancar, tiada pertindanan, tiadanya pertindihan sebagainya. Kamu tahu peranan kamu, saya tahu peranan saya, awak tahu peranan awak. Buat kerja masing-masing kan. Tiada tidaklah awak ambil kerja saya ambil kerja awak, melainkan kalau untuk membantulah, tiadanya melanggari bidang kuasa masing-masing. Kita lihat pula dari sudut undang-undang kekeluargaan. Penting undang-undang kekeluargaan ini untuk memastikan mewujudkan keharmonian dalam keluarga dan juga menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh keluarga. Antaranya pasal 26 nyatakan bahawa pernikahan memerlukan 4 orang saksi jika tidak cukup membandai 2 orang sahaja. Hamba abdi dan wanita tidak boleh menjadi saksi dalam pernikahan. Lanjut pula. Dari sudut ekonomi, ada undang-undang yang terkait dengan ekonomi. Kerana apa? Ekonomi ini penting untuk memastikan sumber kewangan pendapatan negara berjalan ataupun sentiasa stabil. Antara undang-undang yang ada menjelaskan peraturan jelas tentang urus niaga untuk mengawal perdagangan di Melaka agar tidak berlaku sebarang kesalahan yang bertentang dengan ajaran Islam.
Sebagai contoh, pasal 30 dinyatakan amalan riba diharamkan. Tahu amalan riba? Okey, iaitu mengambil ambil manfaat ataupun bunga ataupun bunga atas sesuatu pinjaman. Okay. Diharamkan dalam urusan perniagaan dan orang yang menjalankan perniagaan hendaklah akil baligh, siuman dan perlu melafazkan niat jual beli. Kenapa agaknya orang akil baligh yang saja sah untuk menjalankan perniagaan? Ini mungkin kita dapat fikirkan tentang dari sudut kemampuan ataupun kematangan, kemampuan untuk berfikir dan juga kematangan mereka untuk membuat keputusan dalam suatu pembelian ataupun untuk mengelakkan daripada berlakunya penipuan. Sebagai contoh, kalau urus niaga itu melibatkan pelajar anak-anak kecil dan mereka tidak tahu nilai sesuatu barang tersebut dan mungkin boleh terjadi penipuan. Contohnya, kalau kita nak beli gula tu murah aja, tapi sebab dia tak tahu nilai, dia bayar dengan harga yang mahal. Dia ambil kesempatan terhadap kekurangan keilmuan dia. Okey, ini ada sikit lagi pop quiz, iaitu sebutkan contoh-contoh kesalahan jenayah. Apa contoh yang dikatakan kesalahan jenayah? Apakah kesalahan yang boleh dijatuhi hukuman mati dalam Undang-Undang Kanun KMM? Apa kesalahan yang boleh dijatuhi hukum mati dalam Undang-Undang Kesultanan Melaka? Ada dua tadi disebutkan. Baik, sebutkan pasal yang menyentuh undang-undang berkaitan perkahwinan. Pasal apa yang menyentuh undang-undang yang berkaitan perkahwinan? Baik, seterusnya Undang-Undang Laut Melaka. Okey, tadi hukum Kanun Melaka. Dan undang-undang kedua yang ada dalam Kesultanan Melayu Melaka ialah Undang-Undang Laut Melaka. Okey. Diusahakan oleh 3 nakhoda. Undang-Undang Laut Melaka ni dikumpul ataupun digobal oleh 3 nakhoda yang terkenal, iaitu Nakhoda Jenal, Nakhoda Diri dan juga Nakhoda Sahak. Ingat baik-baik nama ni, mungkin keluar dalam exam. Nakhoda Jenal, Nakhoda Diri dan juga Nakhoda Sahak. Dan undang-undang ini telah diperkenalkan di zaman oleh Sultan Mahmud Shah. Sultan Mahmud Shah mengandungi peranan nakhoda, pelayaran, jenayah di atas kapal dan juga berkaitan dengan percukaian. Ada error, typing error tu, ada kesalahan ejaan kat situ, percukaian. Okey. Undang-Undang Kesultanan Melayu Melaka, Undang-Undang Laut Melaka yang dinyatakan peranan nakhoda. Boleh lihat dalam muka surat 11. Okey, peranan nakhoda. Berkuasa penuh, ibaratnya raja dalam pelayaran. Sepanjang pelayaran tu, nakhoda ni ibarat raja. Okey. Arahannya harus dipatuhi oleh semua yang berada di atas kapal. Sebagai contoh, pasal 13.1, nakhoda perlu diberikan keutamaan untuk berniaga selama 4 hari. Pasal 13.3, nakhoda perlu bermesyuarat dengan semua orang di atas kapal jika ingin singgah tempat yang tiada dalam senarai persinggahan. Jadi walaupun nakhoda ni berkuasa penuh di atas kapal, tetapi tetap juga dalam undang-undang menyatakan mereka perlu mendapat persetujuan dan mereka perlu melalui perbincangan dengan ahli-ahli kapal yang lain, orang yang di atas kapal, jika destinasi yang disinggahi itu tiada dalam perancangan awal, tiada dalam senarai persinggahan. Seterusnya ialah Undang-Undang Laut Melaka yang terkait dengan pelayaran. Okay. Menjelaskan peranan beberapa pegawai selain daripada nakhoda, antaranya jurumudi, malim dan jurubatu. Jadi undang-undang yang terkait dengan pelayaran ini menjelaskan peranan-peranan yang perlu dimainkan oleh pegawai-pegawai ataupun anak kapal yang selain daripada nakhoda. Dengan memainkan peranan masing-masing, pelayaran menjadi selamat dan lancar. Ini juga mengajar kita tentang pentingnya untuk agihan tugas dengan baik. Okey, pasal 9 sebagai contoh menjelaskan peranan malim. Okey, salah satu jawatan yang penting dalam kapal ialah malim. Beliau perlu mengetahui keadaan ombak, arus dan kedudukan bulan dan bintang. Itu pentinglah kan. Waktu tu pelayaran tiada lagi sistem yang canggih seperti hari ni, GPS sebagainya kan. Okey, jadi bagaimana apa yang menjadi panduan ialah bulan dan bintang,
ombak, arus sebagainya penting. Jika malim lalai menjalankan tugas menyebabkan pelanggaran dan kerosakan, dia akan dijatuhi hukum bunuh. Jadi malim ni sangat besar peranan dia dan sangat penting. Dan juga kegagalan ataupun kelalaian dia dalam melaksanakan tanggungjawab boleh mengakibatkan kematian orang lain. Untuk itu kalau dia lalai, dia kena pastikan bahawa dia tidak lalai. Kalau dia lalai menyebabkan kematian sebagainya, kerosakan, boleh menyebabkan dia dihukum mati. Ini organisasi dalam kapal atau perahu dagang Melaka. Nakhoda, ketua kapal, jurumudi, pegawai yang dianggap sebagai bendahara, jurubatu, pegawai yang mengukur kedalaman laut, dianggap sebagai temenggung di dalam kapal, tukang kanan, tukang kiri dan tukang agung, sida-sida di dalam kapal, jurubatu kanan, jurubatu kiri, gantung layar dan senawi, pegawai khas dalam kapal yang bertanggungjawab terus kepada nakhoda, awak-awak anak kapal yang bertanggungjawab kepada tukang. Seterusnya kita lihat Undang-Undang Laut Melaka dari sudut jenayah. Jenayah di atas kapal menggugat ketenteraman dan keselamatan kapal. Okey, nak memastikan pelayaran tu berjalan dengan berlayar dengan baik, dengan selamat, dengan aman. Jadi kena pastikan tiada jenayah yang berlaku supaya perjalanan tu tenteram dan selamat. Undang-undang ini menjelaskan hukuman terhadap perbuatan jenayah. Sebagai contoh, berlakunya pembunuhan, kecurian ataupun pemberontakan di dalam kapal, di atas kapal. Fasa kelima sebagai contoh menyatakan pelakuan jahat dan membunuh atas kapal akan dihukum mati. Berat, okey, jika melakukan ketidaktenteraman di atas kapal. Okey. Seterusnya dari sudut aspek percukaian. Okey, Undang-Undang Laut Melaka juga menjelaskan tentang aspek percukaian. Undang-undang ini menjelaskan percukaian yang sistematik dan adil. Pelbagai cukai dalam pelayaran perdagangan. Pelayaran yang melibatkan perdagangan lah, iaitu pelayaran yang bukan saja bercuti ataupun berjalan-jalan, tapi atas sebab untuk melakukan aktiviti perdagangan, iaitu cukai perjalanan dan juga cukai hasil perniagaan. Sebagai contoh, Fasal 6.3, nakhoda menentukan cukai yang dikenakan terhadap penumpang. Ini boleh dilihat dalam buku teks muka surat 11 ni. Baik, yang kita dapat lihat iaitu sistem pentadbiran dan kunjung undang-undang yang unggul menjadikan Kesultanan Melayu Melaka sebuah kerajaan yang terkenal, pentadbiran yang tersusun, menjamin pemerintahan yang lancar dan cekap. Undang-undang yang sistematik pula menjamin keselamatan kesultanan ini, pematuhan kepada perintah dan juga undang-undang oleh rakyat mewujudkan keharmonian dan kesejahteraan yang membawa kemakmuran pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey, soalan, apakah kesan jika malim lalai dalam tugasan? Okey, sebutkan contoh-contoh cukai dalam pelayaran. Okey, soalan juga boleh keluar dalam exam tentang kepentingan mematuhi undang-undang. Okey, soalan kebat juga boleh ditanya, apakah kesan jika undang-undang gagal dipatuhi. Okey, topik 1.4 iaitu seterusnya. Okay, kita telah selesai 1.3 iaitu keunggulan dari sudut pentadbiran dan juga undang-undang. Kita lihat 1.4 iaitu keunggulan Kesultanan Melayu Melaka dari sudut peranan pemerintah dan juga rakyat. Ini penting, iaitu bagaimana hubungan golongan pemerintah dan juga rakyat. Hubung kait pemerintah dengan rakyat berasaskan wadat. Perhatikan terminologi ni, wadat. Wadat apa? Wadat ni menceritakan sebuah kisah iaitu perjanjian antara golongan pemerintah dan juga golongan yang diperintah. Cuba baca ni. Maka titah Sangsa Purba, hendaklah segala anak cucu hamba. Sangsa Purba ni merujuk kepada golongan pemerintah. Hendaklah segala anak cucu hamba jikalau ada salahnya sekalipun atau zalim dan jahat peketinya. Janganlah segala hamba Melayu itu derhaka dan menitikkan darahnya ke bumi. Jikalau mereka itu akan cedera, berundur hingga ditakluk negerinya juga. Maka sembah demang lebar daun. Demang lebar daun. Demang lebar daun ni adalah mewakili golongan yang diperintah ataupun rakyat. Dijawab, baiklah tuanku, tetapi anak cucu duli tuanku dahulu mengubahkan
Anak cucu patik pun berubahlah tuanku. Apa maksudnya? Apabila pemerintah meminta kesetiaan daripada rakyat, rakyat meletakkan syarat, iaitu golongan pemerintah terlebih dahulu perlu menjaga hak-hak ni, okey, menunaikan tanggungjawabnya. Okey, maka titah sang sarpaba, baiklah paman, yakni pak cik, kabullah hamba akan waad ini, itu titah baginda, barang siapa hamba Melayu dahaka mengubahkan perjanjiannya, dibalikkan Allah bumbungan rumah ke bawah, kaki ke atas. Ini kesan kalau tidak taat kepada sultan ataupun tidak taat kepada pemerintah. Maka sembah demang lebar daun, jikalau Raja Melayu itu mengubahkan perjanjian dengan hamba Melayu, dibinasakan Allah negerinya dan takhta kerajaannya. Jadi kena faham betul-betul isi kandungan wadat ni, iaitu hubungan menjelaskan apa tuntutan pemerintah kepada golongan diperintah dan apa tuntutan golongan diperintah ke atas golongan pemerintah. Golongan pemerintah kewajipannya menunaikan hak kepada rakyat, iaitu menjaga keselamatan, memelihara keamanan, manakala rakyat dituntut untuk memberikan kesetiaan dan juga menunaikan tanggungjawab sebagai rakyat. Okey, ketaatan. Seterusnya kita kaji tentang struktur dalam masyarakat Kesultanan Melayu Melaka, iaitulah golongan pemerintah dan golongan yang diperintah. Golongan pemerintah, mereka boleh jadi di kalangan sultan, pembesar, kerabat raja dan juga ulama. Ulama ni golongan ilmuwan agama. Peranan sultan ialah menaungi dan menjaga keselamatan rakyat negeri baginda. Okey, peranan yang pertama, dia wajib menaung dan menjaga keselamatan, mewujudkan perpaduan. Sultan ni bertanggungjawab memastikan rakyat bersatu padu, tidak berpecah, dan bertanggungjawab terhadap kemakmuran serta kestabilan kerajaan, dan juga memperkenalkan undang-undang untuk mengawal rakyat. Pembesar pula, dia punya kewajipan ialah memelihara keamanan dan kebajikan rakyat di kawasan pegangan, yang Ana telah sebutkan tadi, menjadi perantara antara sultan dengan rakyat, yang maksudnya pembesar seharusnya menjadi wakil kepada rakyat, supaya disampaikan kepada sultan apa-apa perkara yang berkaitan dengan rakyat. Dan juga pembesar juga boleh mengutip hasil melalui sistem serah dan membekalkan tenaga tentera melalui sistem kerah. Okey, apa itu sistem serah, apa itu sistem kerah? Sistem serah dan kerah ini adalah kewajipan yang perlu diberikan kepada pemerintah apabila dipilih oleh rakyat. Okey, contohnya pemerintah meminta ataupun mengarahkan kepada rakyat supaya menjadi tenaga askar, maka itu adalah kewajipan. Okey, suka ataupun paksa, secara sukarela ataupun secara paksa, maka rakyat wajib melaksanakan kewajipan tersebut. Itu dinamakan sistem kerah ataupun sistem serah. Baik, begitu juga sistem serah, rakyat perlu membayar cukai ataupun hasil tertentu daripada dapatan dia, iaitu pertanian ke penternakan sebagainya. Pelajar sekalian, yang last sekali, iaitu apa pula peranan rakyat. Tadi peranan pemerintah. Rakyat pula perlu menunjukkan taat setia kepada pemerintah, mematuhi segala arahan pemerintah dan tidak akan mendahaka kerana takut ditimpa tulah. Apa itu tulah? Kecelakaan yang menimpa seseorang kerana melanggar larangan atau titah raja dan mendahakai kepada raja. Okay. Rakyat juga perlu menjadi tentera jika diminta, menghadiri majlis umum seperti gotong royong, menjadi pengayuh atau pendayung kapal perang. Okey, kalau diminta, diisytiharkan, okey, semua rakyat perlu sama-sama kita bergotong royong untuk membina jambatan sebagainya, wajib. Okey, wakil daripada keluarga, okey, orang-orang tertentu untuk datang memberi bantuan. Menyumbang tenaga kerja melalui sistem keras seperti membina istana ataupun jalan, jambatan sebagainya. Rakyat terdiri daripada pelbagai golongan. Okey, kalau tadi golongan pemerintah seperti raja, pembesar dan juga golongan ulama.
Rakyat pula terdiri daripada pelbagai golongan seperti peniaga, petani, tukang dan nelayan. Hamba pula terdiri daripada hamba raja, hamba berhutang dan juga hamba biasa. Alright. Itulah dia hubungan baik antara pemerintah dengan rakyat, memainkan peranan yang sangat penting dalam usaha menjamin kesejahteraan. Hubungan ini dapat memelihara kedaulatan raja dan kesejahteraan rakyat. Sebagai rakyat, kita perlu menjaga hubungan baik dengan pemerintah bagi mengekalkan kemajuan dan keamanan negara. Okay, sekian sebarang persoalan boleh diajukan dalam Google Classroom. Okay. Jadi bolehlah kita fahami betapa Kesultanan Melaka sebuah negara yang begitu unggul dan begitu mantap dari sudut pentadbiran dia, dari sudut undang-undang dia, dan juga antara perkara penting dalam memastikan sebuah negara itu stabil dan aman apabila hubungan raja ataupun hubungan pemerintah dan juga yang diperintah itu hubungan yang baik. Okey. Diharap semua antum faham dan mampu menjawab soalan yang akan diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.